Apakah kau tidak melihat Muhammad, orang-orang yang telah menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Bahasa Melayu kata bertuhankan nafsu di dalam hidup. Puasa ini satu-satunya ibadat yang Tuhan gubalkan untuk menentang benda ini, untuk mengekang tekanan nafsu ini. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa Ramadan seperti mana difardukan ke atas mereka sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Perkataan la'allakum itu diterjemahkan sebagai semoga, ataupun diharapkan kamu menjadi orang yang bertakwa, atau diharapkan kita menjadi orang yang bertakwa. La'alla, perkataan la'alla ni semoga, dan boleh jadi kamu orang yang bertakwa. Maknanya tidak semestinya kita berpuasa kita menjadi bertakwa. Kadang-kadang orang berpuasa lebih tidak bertakwa, pada tak sabar. Kadang-kadang dia lebih mengupat, mengatakan orang pun lagi banyak bulan puasa ni. Tuntutan menjadi orang bertakwa ni tuntutan utama dalam kebanyakan ibadat, termasuklah puasa. Dan rukun khutbah yang kedua, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu meninggal dalam keadaan melainkan kamu orang yang beriman. Dan Tuhan sebut dalam ayat yang lain, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah banyak bekalan, semoga kamu boleh mencapai takwa. Bekalan yang terbaik ialah takwa. Kemudian kita kena suruh anak-anak kita pun banyak bertakwa. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu itu perkataan bertakwa itu. Jagalah kamu, diri kamu dan anak-anak keluarga kamu daripada api neraka. Dan ulama kata menjaga iman mereka. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, manusia yang terbaik di kalangan orang yang beriman, Tuhan sebut juga, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Apa maksud takwa? Takwa ialah, terjemahan simpul di dalam khutbah itu ialah patuh titah perintah Allah dengan melakukan segala perintahnya dan tinggalkan segala tegahannya. Itu simple meaning of takwa. Tapi makna yang kita agak lebih signifikan dalam kehidupan kita ini, sejauh mana kesanggupan, keinginan, keikhlasan kita mematuhi titah perintah Allah semata-mata kerana Dia, dengan melakukan segala yang disuruhnya, semua sekali yang disuruhnya kalau mampu, wajib, dan kalau boleh yang sunat, dan kita tinggal semuanya yang ditegah, haram, kalau boleh termasuk makruh, semata-mata kerana Allah, maka itu dipanggil takwa. Okey, kita faham takwa begitu. Soalan yang kedua, apa menjadi penghalang utama menjadikan kita ni orang bertakwa? Apa dia penghalang utama? Lagi puasa, lagi tak takwa pun ada. Apa penghalang utamanya? Beramal tanpa ilmu lagi? Nafsu, ya, itu jawapan yang tepat, 100% nafsu. Kerana manusia terlalu berkiblatkan nafsu di dalam hidupnya. Apabila Allah nak melantik Adam sebagai khalifah, malaikat dan jin bantah. Ataj'alu fiha man yusfiku ad-dima'a, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima'. Adapun ya Allah, engkau nak lantik manusia nak menjadi khalifah di muka bumi ini, orang yang membunuh orang, yang melakukan berbagai-bagai kerosakan di muka bumi. Engkau nak lantik manusia yang macam ini, itu sifat manusia. Tapi Tuhan kata, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila kami ciupkan ke dalam jiwa Adam itu unsur kerohanian,
Maka para malaikat pun tunduk patuh kepada Adam, terima Adam sebagai khalifah. Jadi tuan-tuan sekalian, yang menjadi problemnya, manusia ni terdiri daripada dua unsur utama, unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani, makan, minum, badan cantik, seksi, lapar dan sebagainya, itu semua jasmani, termasuklah nafsu syahwat. Manakala unsur rohani, perasaan kesihan belas, cinta kepada yang baik, rasa ingin buat kebaikan, rasa rendah diri, itu unsur rohani yang telah Tuhan jelmakan dalam jiwa manusia. Tapi malangnya manusia banyak berkiblatkan nafsu melebihi jasmani, berkiblatkan nafsu melebihi rohaninya. Maka timbullah pepatah bujuk lalu letang patah, yang haram tidak dipedulikan, yang halal itu diabaikan, rasuah bermaharajalela, memberi keuntungan kepada ayat jelata sedikit saja tapi yang masuk poket banyak. Itu kerana bertuhankan nafsu. Apabila bertuhankan nafsu, kedurjanaannya banyak berpunca daripada nafsu. Tuhan sebut dalam satu firman yang paling popular, saya nak baca ni, surah Al-Furqan ayat 43-44. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau tidak melihat Muhammad, orang-orang yang telah menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Bahasa Melayu kata bertuhankan nafsu di dalam hidup. Afa anta takuna alaihi wakila. Engkau sanggupkah Muhammad nak jadi wakil kepada manusia yang macam ini? Sebab Nabi akan menjadi wakil kita, nak minta syafaat daripada depan Allah. Terus siapa yang tak berapa banyak pahala dan sebagainya, Nabi akan menjadi ejen untuk meminta syafaat. Tapi Tuhan tanya dia, engkau sanggupkah jadi wakil pada manusia macam ini? Pertanyaan yang bukan untuk dijawab. Maknanya manusia yang bertuhankan nafsu begini, kau sanggup nak menjadi wakil kepada orang yang macam ini, nak minta maaf kepada aku? Am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una wa ya'qilun. Adakah kau sangka Muhammad, orang-orang macam ini mempunyai telinga boleh mendengar, atau mempunyai akal boleh berfikir? Persoalan yang bukan untuk dijawab. Maknanya mereka ini ada telinga tapi pekak, ada akal tapi tak guna akal. Inhum illa kal an'ami. Mereka ini tidak lebih tetapi sama macam binatang ternak. Bodoh mereka macam binatang ternak. Balhum adallu sabila. Tetapi mereka ini lebih teruk sesatnya daripada binatang ternak. Itu fakta yang telah berlaku zaman dulu, sedang berlaku sekarang, kemungkinan ke depan pun akan terus berlaku. Bertuhankan hawa nafsu. Kita tengok berbagai-bagai masalah umat Islam di peringkat global, di peringkat lokal, kesemuanya berkiblatkan nafsu. Walaupun mereka menggunakan hujah-hujah akliyah, hujah-hujah dokumen dan sebagainya, tapi niat di sebaliknya ialah power, greedy, tamak, kepentingan diri. Itu di sebalik ke semua lakonan-lakonan ini. Coba kita tengok. Di peringkat dunia pun macam itu. Di peringkat lokal, nasional kita pun macam itu. Lebih-lebih lagi masalah ini kalau dilakukan oleh orang penting kepada negara, orang penting kepada umat Islam, maka lebih durjana dan lebih teruk akibatnya. Apa boleh buat? Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, puasa ini satu-satunya ibadat yang Tuhan gubalkan untuk menentang benda ini, untuk mengekang tekanan nafsu ini.